Sekarang South Korea tengah alami satu epidemik jenayah spy cam ataupun molka. Ada satu kes yang melibatkan seorang penyanyi yang bernama Jong Jun Young yang terlibat dalam satu jenayah, merakam dan juga ambil gambar secara illegal, gambar-gambar yang eksplisit lah dengan dia punya ex-girlfriend, dan dia telah distribute gambar-gambar dan video tersebut kepada kawan-kawan dia dalam group chat lah. So bila kes ni surface, masa tu orang-orang dekat South Korea ni rasa macam jenayah ni bukan benda yang main-main lah, and ia satu jenayah yang agak besar tanpa diorang sedar. And also dengan advanced security system and also connection internet yang sangat-sangat laju dekat South Korea sekarang, perkara ni telah membuatkan jenayah tersebut merebak lagi luas disebabkan oleh wujudnya penciptaan spy cam wireless ataupun spy cam yang menggunakan wifi. Dekat South Korea, kerajaan diorang mengharamkan akses kepada website-website porn. So disebabkan oleh perkara ni, diorang punya netizens di sana membuat pilihan lain, iaitu consume spy cam porn ni. And also ada pendapat yang mengatakan disebabkan oleh perkembangan Hallyu and also K-pop di seluruh dunia, ia menyebabkan jenayah ini turut merebak sekali disebabkan oleh wujudnya demand daripada locals di sana dan juga secara international. So macam mana penjenayah ni diorang install spy cam ni? Diorang akan install spy cam ni dekat tempat-tempat yang memang akan ada orang awam lah. Contohnya macam public toilet, changing room, lepas tu ada juga dekat motel. Selalunya diorang akan beli spy cam, ada yang beli secara online, ada juga kedai fizikal yang jual. So memang spy cam ni sangat accessible lah untuk dibeli di sana. Ada yang berbentuk dalam pen, ada berbentuk dalam cawan dan macam-macam lagi. Contohlah kalau dekat motel, diorang akan letak dalam jam ke, dalam cawan, dalam tempat shower. Memang macam-macam tempat lah diorang boleh install disebabkan oleh saiz dia yang kecil. Kalau dekat toilet pula, selalunya diorang akan letak spy cam ni dekat, contohlah macam dekat pintu tandas tu kan, ada skru-skru, diorang akan letak spy cam dekat situ. Selalunya perempuan yang datang ke public toilet, diorang akan try untuk tutup lubang yang diorang nampak menggunakan chewing gum ke, menggunakan tisu ke. Ada juga yang bawa silikon untuk tutup semua lubang-lubang tu. So bila adanya spy cam dalam satu-satu tempat, dan spy cam ni juga adalah spy cam yang menggunakan wifi, perkongsian konten dalam spy cam tu boleh dihantar secara recording dan juga secara live stream ke website yang illegal lah. Orang-orang yang dapat akses kepada website tu basically diorang kena bayar fee lah untuk tengok konten dalam tu. Orang-orang di sana merasakan perkara ini semakin serius dan semakin membarah lah dalam diorang punya society. Ia telah mencetuskan protes dalam kalangan wanita di sana. Diorang ada buat protes tentang perkongsian gambar dan video peribadi secara haram. Dekat sana, mereka merasakan bahawa kaum wanita dilayan seperti gender kedua dan juga dilihat sebagai sexual objects dan bukannya sebagai manusia. And also dekat sana juga, perkongsian konten-konten lucah bersama dengan kawan-kawan adalah satu perkara normal. So apa kerajaan Korea telah buat untuk menangani epidemik ini? Polis di sana ada melakukan pemeriksaan berkala di tempat-tempat yang telah disebut tadilah, macam public toilet semua tu. Diorang akan try untuk kesan spy cam yang telah diinstall di dalam tempat-tempat tersebut menggunakan infrared ray. Memang adalah hukuman seperti penjara dan juga denda, tapi ia dilihat seperti tidak setimpal dengan jenayah tersebut disebabkan oleh ia memberi kesan yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat buruk kepada mangsa. So kesimpulannya, andai kata Malaysia jadi negara yang maju dari segi teknologi dan juga ekonomi seperti South Korea, saya harap negara kita takkan alami epidemik yang macam ni.